Bertemu kembali. Sejak mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Perdana Menteri pada 29 Februari lepas, Tan Sri Muhyiddin Yassin terus memikul tanggungjawab sebagai Ketua Negara ketika Malaysia mengalami tempoh yang sukar akibat COVID-19. Mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, Muhyiddin sentiasa tampil bersedia dalam memaklumkan sebarang pengumuman penting kepada rakyat dalam tempoh itu. Bernama TV hari ini kongsikan kepada anda antara pengumuman penting yang memberi impak kepada negara sejak bergelar Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. 2 Mac lalu, selepas mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri, Muhyiddin berjanji akan melantik anggota jemaah menteri daripada kalangan individu yang bersih, berintegriti dan berkaliber. Kerajaan pimpinan saya juga akan memberikan keutamaan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan integriti dan tadbir urus kerajaan yang baik. Dan ini termasuk usaha-usaha untuk membenteras amalan rasuah dan salah guna kuasa dengan meningkatkan penguatkuasaan dan memperkemaskan undang-undang, peraturan dan juga amalan yang berkaitan. Muhyiddin umum Kabinet Perikatan Nasional PN merangkumi 31 menteri dan buat pertama kali dalam sejarah tidak menamakan timbalan Perdana Menteri, sebaliknya mengumumkan pelantikan 4 menteri kanan. Muhyiddin turut melantik golongan teknokrat untuk mengisi barisan kabinet baharunya dengan pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan CIMB Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebagai Menteri Keuangan dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Pada Mac, Malaysia tidak terkecuali dilanda COVID-19. Muhyiddin dengan pantas melancarkan tabung khas kepada pihak yang memerlukan dengan permulaan bantuan ihsan RM1 juta bagi mereka yang terkesan dengan COVID-19. Muhyiddin turut menggariskan tindakan Malaysia tangani COVID-19, antaranya meningkatkan bilangan hospital dengan mengadakan kolaborasi hospital swasta, hospital di bawah Kementerian Pertahanan dan hospital universiti. Pada 16 Mac, Malaysia bersiap sedia dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa mulai 18 Mac. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Perintah Kawalan Pergerakan ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Sebagai langkah segera rakyat terkesan dengan COVID-19, Muhyiddin umumkan pelbagai inisiatif untuk meringankan beban rakyat. Bantuan keuangan RM600 sebulan untuk tempoh 6 bulan diberikan kepada pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji. Diskaun caj elektrik untuk sektor komersial, perindustrian dan pertanian. Peruntukan tambahan RM160 juta kepada KKM untuk disalurkan kepada 26 hospital bagi pembelian aset perubatan dan aset bukan perubatan. Pencarum KWSP dibenar membuat pengeluaran dari akaun 2. Peruntukan RM130 juta kepada negeri-negeri untuk membantu menangani krisis COVID-19. Peruntukan tambahan RM500 juta kepada KKM bagi usaha menangani gejala COVID-19. Peruntukan RM100 juta untuk melantik 2,000 kaki tangan baharu secara kontrak, terutamanya jururawat. Penangguhan bayaran balik PT-PTN melibatkan kutipan RM750 juta. Penangguhan bayaran balik pinjaman bank sehingga 6 bulan. Pada 27 Mac, Muhyiddin membentangkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat berjumlah RM250 bilion. Pakej prihatin ini akan menyediakan bantuan segera untuk meringankan beban yang ditanggung oleh anda semua. Sama ada anda seorang nelayan di Kukup, Johor ataupun pekebun kecil di Jeli, Kelantan. Anda pengusaha chalet di Cerating ataupun penarik beca di Melaka, niaga pasar malam di Kuala Lumpur
ataupun pasar tamu di Kundasang, anda semua akan menikmati faedah ataupun manfaat daripada pakej rancangan ekonomi yang peduli rakyat ini. Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan tercicir. No one will be left behind. Pakej prihatin merangkumi bantuan terhadap semua lapisan rakyat, antaranya bantuan kewangan. Pemberian tunai secara one-off dengan peruntukan hampir RM10 bilion kepada kumpulan M40 dan ke bawah. RM1 bilion peruntukan tambahan kepada KKM bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan. Elang khas petugas Barisan Harapan sebanyak RM600 sebulan mulai 1 April. Pesakit COVID golongan B40 mendapat bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari. RM25 juta bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan untuk golongan warga emas, kanak-kanak di rumah perlindungan, orang kurang upaya, golongan gelandangan dan orang asal. Program subsidi upah bagi membantu majikan mengekalkan pekerja mereka dengan peruntukan RM5.9 bilion. Bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada 120,000 pemandu e-hailing. Bayaran one-off RM600 kepada pemandu taksi. Allowance khas RM200 kepada anggota tentera, polis, kastam, immigration, angkatan pertahanan awam serta rela. Lebih 1.5 juta penjawat awam grade 56 dan ke bawah termasuk pekerja kontrak terima sebanyak RM500 secara one-off. 850,000 pesara kerajaan mendapat RM500. Pengecualian sewaan 6 bulan untuk premis milik kerajaan persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria dan kedai serbaneka. Internet percuma sepanjang PKP. Tidak terhenti di situ, Muhyiddin sekali lagi umum pakej prihatin tambahan bernilai RM10 bilion khusus untuk meringankan beban keuangan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Antara langkah tambahan itu ialah peruntukan program subsidi upah dinaikkan sebanyak RM7.9 bilion. Syarikat dengan pekerja tempatan bergaji RM4,000 dan ke bawah menerima bantuan subsidi upah antara RM600 hingga RM1,200 mengikut jumlah bilangan pekerja. Grant khas prihatin berjumlah RM2.1 bilion khusus bagi semua syarikat PKS Mikro. Permohonan baharu kepada orang ramai yang tidak layak menerima bantuan prihatin nasional BPN. Kemudian Muhyiddin arahkan Kementerian Keuangan merangka pelan pemulihan ekonomi jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang yang menyeluruh. Malah beliau turut menyertai beberapa pemimpin dunia dalam menggesa kolaborasi global untuk menyegerakan usaha dalam penghasilan vaksin COVID-19. Beliau menawarkan sokongan penuh Malaysia terhadap kerjasama global penting itu. Pada 1 Mei, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dilaksanakan dengan sebahagian besar aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan mulai 4 Mei. Bagaimanapun aktiviti melibatkan perhimpunan ramai dan mendedahkan orang awam kepada risiko jangkitan COVID-19 masih tidak dibenarkan. Sektor ekonomi yang dibenarkan operasi perlu mengikuti SOP kesihatan yang ketat atas nasihat KKM. Normal baharu pekerjaan, panggung wayang, pusat karaoke, pusat refleksologi, pusat hiburan, kelab malam, taman tema, bazar Ramadan, bazar Aidilfitri, karnival jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran tidak dibenarkan beroperasi pada PKPB. Pada 22 Mei, Muhyiddin menegaskan sudah tiba masanya rakyat Malaysia mengambil tanggungjawab memikul tugas membendung penularan wabak COVID-19 untuk memberi peluang petugas Barisan Harapan berehat selain meminta tuntutan elan bulanan khas mereka diuruskan secepat mungkin. Untuk menguruskan hal COVID ni, kita buat keputusan supaya mulai daripada sekarang secara berperingkat-peringkat, bebanan tanggungjawab tu sepatutnya dipikul oleh rakyat. Kita selama berbulan-bulan ni kita mengambil langkah ke hadapan, the frontliners. Tapi slowly tapi surely selepas ni rakyat harus memikul tanggungjawab untuk menentukan supaya wabak COVID ni tak menular. Bagi mengekang penularan kluster import, Muhyiddin turut mengerahkan kawalan sempadan negara diperketat lagi supaya tiada pendatang tanpa izin yang bolos ke negara ini menerusi Op Benteng yang diaktifkan di bawah National Task Force.
ambil berat dengan kerisauan rakyat mengenai kes pemandu mabuk. Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Pengangkutan merangka pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kurungan Akta 333 supaya hukuman lebih berat dikenakan terhadap individu yang disabitkan dengan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Terbaru, pada 5 Jun, Muhyiddin mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana bertemakan bersama menjana ekonomi. Pakej itu bertujuan memperkukuh ekonomi negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda sejak awal tahun ini. Dengan 3 teras utama iaitu memperkasa rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit. 35 bilion ringgit di bawah penjana ini. Daripada jumlah ini, sebanyak 10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Hampir 9 bilion ringgit diperuntukkan tangani cabaran kadar pengangguran. Perluasan program subsidi upah bernilai 5 bilion ringgit dan program insentif pengambilan pekerja 1.5 bilion ringgit. Sebanyak 75 juta ringgit diperuntukkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi, gig dan kebajikan pekerja sektor itu. Lebih 300,000 orang kurang upaya OKU dan ibu tunggal yang tersenarai di bawah JKM layak menerima bantuan one-off RM300 disalur sebelum Hari Raya Aidiladha. Sebanyak 100 juta ringgit bagi menubuhkan National Technology and Innovation Sandbox yang diperuntukkan bagi usaha digitalisasi. Cukai pelancongan dikecualikan sepenuhnya bermula 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021 bagi mengaktifkan semula kegiatan industri pelancongan. Pinjaman dana Agrofood sebanyak 350 juta ringgit akan diperuntukkan untuk memastikan kelangsungan pengusaha pertanian dan komoditi. Menerbitkan sukuk prihatin bernilai 500 juta ringgit. Pada suku ketiga tahun ini, dana terkumpul akan disalur membiayai perniagaan perusahaan mikro, terutamanya usahawan wanita, penambahbaikan liputan internet jalur lebar di sekolah dan geran penyelidikan penyakit berjangkit.